Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So, hari ni saya nak masuk yang last sekali iaitu ubahan bergabung. Jadi, hari tu kita dah belajar pasal ubahan langsung, ubahan songsang. And then, hari ni kita akan masuk ubahan bergabung dan settle lah bab ni. Jadi, untuk ubahan bergabung, kita akan belajar macam mana cara nak tulis, iaitu cara penulisan. And then, kita akan buat penyelesaian masalah sebab kita dah belajar konsep dia. Ubahan bergabung ni, kita gabungkan ubahan langsung dengan ubahan songsang. Okay, so once kamu dah faham dia punya konsep untuk ubahan langsung dengan ubahan songsang dan ubahan bergabung ni, tak ada masalah lah. Iaitu contohlah saya cakap X berubah secara langsung dengan Y dan berubah secara songsang dengan Z. So, dekat sini, bila kamu tengok, selamat petang Nafisa. Okay, so kalau kamu tengok kat sini, kita dah belajar konsep ubahan langsung yang ni. And then, kita dah belajar juga ubahan secara songsang. So, kita just gabungkan sahaja, iaitu X berubah. Berubah ni sama je, dia punya lambang iaitu lambang macam pangkah ni. So, dia berubah secara langsung. Langsung akan berada di bahagian atas. So, Y ni berada di atas secara langsung dengan Y. Dan berubah secara songsang. Secara songsang kita dah belajar hari tu, iaitu dia berada di bahagian bawah. So, over Z. Ini berubah secara songsang dengan Z. So, kita dapat dah dalam bentuk ubahan. Kalau soalan suruh buat pengiraan, kejap lagi kita akan praktis. Untuk pengiraan, kita akan buat X tambah sama dengan. Untuk pengiraan, kita mesti melibatkan persamaan, iaitu tambah sama dengan. Sama dengan, once kita tambah, kita akan tambah K. Ni macam geng lah dua ni. So, sama dengan, kena ada K. And then, salin baliklah Y per Z. Okay, so kalau dia minta persamaan, kita akan letak, cari nilai K, dia akan bagi nilai X, nilai Y, nilai Z, sama je macam sebelum ni. Dan kita akan dapat persamaan once kita dah ada value K. Kalau dia suruh cari pula lepas tu, apakah nilai Y apabila X sama dengan something, Z sama dengan something. Sekejap kita tengok juga soalan. So, kalau dia bagi macam tu, kita dah ada persamaan. Contohlah, Y sama dengan 2 Y over Z. So, kalau dia bagi nilai Y dengan Z, ni X, sorry. Kalau dia bagi nilai X dengan Z, kita boleh carilah nilai Y tu. Okay? So, ini adalah konsep asas dia, iaitu bila bergabung, kita just gabungkan persamaan pula ubahan langsung dengan ubahan songsang. Okay? So, next, kita buat latihan. Saya akan buat latihan dari buku teks. Latihan kendiri 1.3A. So, 1.3A ni untuk soalan nombor 1 ni, dia just nak kita praktis untuk translatekan ayat dalam bentuk ubahan. Okay? So, jom kita jawab sama-sama. Siapa yang ada kertas, boleh jawab sama-sama so that you boleh praktis tangan. Gerakkan tangan supaya senang nak faham. Ingat. Okay? So, now, ini tingkatan 5. Tingkatan 5 bab 1. Ni. Okay, so maths. So, saya tak masuk maths lagi. So, baru maths lagi. Alright. So, boleh try practice juga, Nafisa. Okay, dekat sini, kita tulis sama-sama jawapan dia. 1A. Saya buat 1A dulu. So, 1A dia cakap, tuliskan setiap ubahan bergabung berikut dalam bentuk ubahan dan bentuk persamaan. So, dia nak dua jawapan, iaitu dalam bentuk ubahan dan bentuk persamaan. Okay. So, kita tengok dia kata W. W berubah secara langsung. So, secara langsung akan berada di atas. Dengan punca kuasa 3. Punca kuasa. Jangan confuse dengan kuasa. Punca kuasa maksudnya macam ni. Punca kuasa 3. Okey. V.
dan secara songsang. So, secara songsang akan berada di bawah, over, dengan kuasa 2. So, kuasa 2, X. Kuasa 2 baru kuasa 2. So, jangan confuse antara kuasa 2 dengan punca kuasa 3. So, ayat dia, keyword dia kat sini punca dengan tak ada punca. Dia kuasa terus. So, make sure differentiate between these two. And then next adalah, ni bukan next lagi lah. And then jawapan dia minta 2 kan dalam bentuk ubahan dengan bentuk persamaan. So, ini adalah dalam bentuk ubahan. And then bentuk persamaan kita tukar dalam bentuk persamaan. W sama dengan, once kita tambah sama dengan, kita akan letak K. K. And then copy balik punca kuasa 3 V over X kuasa 2. Kalau tak faham boleh tanya Kalau tak faham tanya direct je. Senang sikit. Okay. So ni adalah jawapan untuk A. And then untuk B. B dia kata F berubah secara langsung. So secara langsung akan berada di atas lah. Dengan G dan H kuasa 3. So, since ada kedua-dua, kita letak kedua-dua ni di atas lah sebab secara langsung. Lepas tu, dan secara songsang dengan punca kuasa T. So, saya buat per punca kuasa T lah sebab dia kata secara songsang. So, ini adalah jawapan dia. Okay? And then, untuk persamaan, kita just tambah sama dengan je. So, once kita tambah sama dengan, jangan lupa kita kena tambah dengan K sekali. Sebab dia macam gang lah. Sama dengan K ni. Kena letak dua-dua. So, sama dengan K G H kuasa 3 per punca kuasa T. Okay? So, ini adalah jawapan untuk B. And then, untuk C. Okay, C. So, untuk C, dia kata pecutan bagi sebuah objek A. So, saya buat je A. So, A ni adalah pecutan lah. Since dia tak suruh kira, dia suruh tulis je. So, saya tak payahlah. Tak payah tulis pun, tak apa pun. So, saya just tulis untuk fahamkan. So, pecutan berubah secara langsung dengan jarak yang dilalui J. Dan secara songsang dengan kuasa 2 masa yang diambil iaitu T oleh objek itu. So, T dia kata kat sini, baca balik kuasa 2. So, tak ada punca kan? Kuasa 2 je kan? So, ni T kuasa 2 lah. So, ini adalah jawapan untuk yang C. And then, saya letak untuk persamaan iaitu A sama dengan tambah K saja. K J per T kuasa 2. So, ini adalah jawapan untuk nombor 1. Okay? So, saya padam. Untuk buat nombor 2 pula. Kita buat 4 soalan ni je. So, konsep dia sama je semua. So, kat sini jap saya cut supaya ada space sikit. Crop. Okay, kita buat soalan nombor 2 pula Okay. Okay, soalan nombor 2, dia kata masa yang digunakan T jam untuk menyusun kerusi di dewan berubah secara langsung dengan bilangan kerusi C. So, secara langsung di atas. Dan secara songsang dengan bilangan pekerja yang terlibat. So, P. Okay, so ni kerusi. Yang ni bilangan pekerja. Yang ni adalah masa. Okay, saya tulis macam tu And then dia kata okay, diberi bahawa 5 orang pekerja. So, kenapa saya tulis nama-nama ni? Sebab nanti senang saya nak keluarkan maklumat. So, dia kata kat sini 5 orang pekerja. Ni menyelesaikan masalah lah ni. 5 orang pekerja kat sini maksudnya pekerja P sama dengan 5. Menggunakan masa 2 jam. So, 2 jam adalah T lah. T bersamaan 2. And then untuk menyusun 1000 buah kerusi. So, 1000 buah kerusi C 1000. Ungkapkan T dalam sebutan C dan P. Kalau soalan dia kata T, ungkapkan T dalam sebutan C dan P, maksudnya T ni kita akan susun sebagai subjek utama. So, C dengan P ni kat belakang lah.
Tak kisahlah macam mana susunan, tapi T ni mesti sorang-sorang dekat depan. Okay? So dekat sini saya akan buat untuk pengiraan mestilah melibatkan persamaan. So tambahlah sama dengan T sama dengan K C over P. Jadi cari nilai, untuk cari nilai kena ketiga-tiga ni lengkap lah. So kita boleh cari K tu. So T ni 2 sama dengan K, C dia 1000 per P. P dia 5. So dapat K ni adalah 2 darab 5 bahagi 1000. So dapatlah 0.01, ataupun kalau nak ambil pecahan akan dapat 1/100. Okey, ni tak settle lagi ni kita baru dapat nilai K. Dia suruh ungkapkan T dalam sebutan C dan P. Jadi saya salin balik yang tadi, yang ni sebelum kita kira K ni. And gantikan nilai K saja. So T sama dengan K dia saya ambil perpuluhan 0.01 C per P. Macam ni. Kalau kamu tak nak ambil dalam perpuluhan, boleh letak jawapan macam ni juga. T sama dengan ni 1/100, so 100 di bawah. Jadi saya akan letak C per 100 P. Ini pun betul. Kedua-dua betul. Okay. And then next adalah nombor 3. Okay, saya padam lagi supaya kita ada space. Nombor 3. So ni saya ke ataskan dia. Okay. Senang, tak payah crop. Okay, nombor 3 ni kita tengok. Saya tengok dia bagi hitung-hitung. Okay, so kita buat je lah. So sebab dia soalan dia berbeza-beza. So nombor 3 dia kata diberi M berubah secara langsung di atas nanti dengan kuasa 2N. So kuasa 2N, N kuasa 2. And then dia kata lagi, dan secara songsang akan berada di bawah P. Okay, so dia dah bagi yang ni. Jadi dia kata A. Tak habis lagi baca soalan. Dia habis, sekejap. Okay, tak habis lagi. Lepas tu dia cakap jika M sama dengan 4.8 dan N sama dengan 6 dan P sama dengan 1.5. Ingat kalau dia bagi maklumat lengkap macam ni, mesti akan digunakan untuk cari nilai K nanti. So macam mana saya tahu dia bagi maklumat lengkap? Sebab kat sini M, sini ada M, N, N, P, P. Maksudnya lengkap lah, ketiga-tiga huruf tu dia bagi. Okay, so dekat sini dia kata hitung nilai P apabila M bersamaan 0.8 dan N sama dengan 2.4. Okay, so kat sini untuk A, dia kata cari nilai P sama dengan berapa apabila M sama dengan 0.8 dan N sama dengan 2.4. So untuk kira yang ni, kita kena tengok. Untuk pengiraan mesti melibatkan sama dengan. Jadi kita akan buat ni dia punya hubungan. So saya akan buat M sama dengan N square per P. Tapi kalau saya tambah sama dengan, automatik kena ada K. K N square per P. Kalau saya nak gunakan terus maklumat yang diberikan, which is P tak ada. So bila P tak ada, memang tak boleh lagi lah nak cari, since kita just ada nilai M dengan N. So still ada K. Dengan kata lain, mesti kena cari dulu nilai K. Okay, then baru kita boleh kira nilai-nilai yang lain. So untuk nilai K tu, kita akan masukkan balik maklumat yang soalan utama dah bagi, iaitu M 4.8 bersamaan K, and dia 6 kuasa 2 per P 1.5. So K ni algebra lah, saya buat terus tau, which is 4.8 darab 1.5, lepas tu bahagi dengan 6 kuasa 2. Jadi dapat jawapan kat sini 0.2. Saya ambil perpuluhan And then dari sini, once kita dapat dia punya nilai K, masukkan balik dalam persamaan tadi, yang ni. Cuma kita ganti nilai K je. So M sama dengan K 0.2 and dia N square per P. So once dah ada nilai K, barulah kita boleh kira nilai yang dia minta, which is dia minta sekarang P.
So, saya masukkanlah M dia 0.8 sama dengan 0.2 darab dengan N kuasa 2, 2.4 kuasa 2 over P. So, saya gerakkan P ke sana. Ni algebra Saya akan dapat 0.2 darab dengan 2.4 kuasa 2 per 0.8. So, ni tekan kalkulator je lah. 0.2 darab 2.4 kuasa 2 bahagi 0.8. So, kat sini kita akan dapat jawapan dia 1.44. Okay. So, untuk nilai yang ni, kamu kena ingat, dia nilai K tu tak berubah sebab nilai K ni dia ambil dari yang maklumat utama iaitu 4.8, 6, 1.5. Okay. So, saya padam yang untuk A ni. Okay. So, persamaan mesti sama. Ini saya padam. So, kita dah ada persamaan dia yang ni. So, A tadi dah dapat iaitu sama dengan 1.44. P dia. Ni 1.44. And then untuk B. B dia kata nilai N. So, dia suruh cari N sama dengan apa? Saya suka tulis macam ni. So, saya tahu dia nak cari apa. Apabila M sama dengan 19 dan P sama dengan 3.8. Jadi, saya ambil balik persamaan tadi. Dia nak cari N. M ni 19 sama dengan 0.2. N nak cari N kuasa 2 per P. P 3.8. So, nak cari, saya cari N square dululah. N kuasa 2 saya akan buat 19 darab 3.8. Lepas tu bahagi 0.2. Ini algebra So, dapatlah 361. So, 361 ni gerakkan punca kuasa N sama dengan punca kuasa 361. So, akan dapat 19 lah. Cumanya sepatutnya dekat sini, jawapan dia akan ada plus minus. Sebab kalau kuasa 2, dia akan dapat plus minus sebenarnya. Okay. So, dekat sini, dia ada letak syarat apa-apa tak P tu? P. So, sepatutnya jawapan dia adalah plus minus 19. Okay. So, ini adalah untuk soalan nombor 3. And then, number 4. Okay, saya padam semua. Number 4 ni jenis-jenis yang diorang suka tanya dekat paper 1 lah. Okay. So, nombor 4, dia tanya, jadual di sebelah menunjukkan perubahan 3 kuantiti T, E dan F. So, ada 3 huruf lah, T, E, F. T berubah secara songsang dengan punca kuasa 2. Punca kuasa 2 E. So, sebab dia kata songsang. Dan kuasa 3F. Okey, kuasa 3F. Maksudnya kedua-dua ni songsang lah kan? Secara songsang dengan punca kuasa dan kuasa 3F. Macam tu. And then, bila dapat macam ni, saya suka susun balik supaya senang kita nak kira. Iaitu saya buat F kuasa 3 ni kat depan. So, dia tak kisah Okey, so macam tu. So, once kita dah susun, kita tengok maklumat mana yang lengkap untuk cari nilai K. Sebab nilai K tu mesti kena cari dulu. Okay. So, kat sini saya akan masukkan, dia kata, soalan dia apa? Hitung nilai A dan B. So, nak hitung nilai A dengan B, for sure lah kita kena ada persamaan. And bila ada persamaan, T sama dengan, kena tambah K. Macam tu. Okay. So, untuk kira, cari nilai K dululah guna maklumat yang lengkap. Yang ni. So, T sama dengan 5 sama dengan K per F dia 2, 2 kuasa 3. Punca kuasa 1.44. Jadi, K saya darab terus 5 darab dengan 2 kuasa 3 darab dengan punca kuasa 1.44. So, jawapan dia adalah 48. So, once dah dapat nilai K kat sini, saya akan letak dekat persamaan yang tadi, yang ni. So, kita akan dapat T sama dengan 48 per F kuasa 3 punca kuasa E. Then, saya boleh masukkanlah untuk cari nilai A dengan B ni. Iaitu, kenapa saya bulat kat 5? B. Sorry. So, B is here. So, saya akan dapat kat sini T dia A bersamaan 48 per F dia 0.4 kuasa 3
Punca kuasa E 36. So saya akan dapat kat sini 48 per 0.4 kuasa 3 darab dengan punca kuasa 36. So dapat 125. Okay. And then untuk B, saya masukkan juga dalam persamaan yang ni, yang original ni. So T dia 0.256 bersamaan 48 per F dia adalah 5 kuasa 3, punca kuasa E dia adalah B. Ni pun lebih kepada algebra. So kita gerakkan ni ke atas, saya akan dapat 5 kuasa 3 akan dapat 125 So 125 punca kuasa B bersamaan 48 bahagi 0.256. So punca kuasa B saya akan dapat 48 per 0.256. Lepas tu bahagi dengan 125. Jadi kita akan dapat kat sini 1.5. And then punca kuasa bergerak melepasi sama dengan, dia akan jadi kuasa 2. So B sama dengan 1.5 kuasa 2. Kita akan dapat 9/4 ataupun dalam perpuluhan dia bersamaan 2.25. Okay? So ini adalah jawapan dia. Jadi ini adalah konsep bagi ubahan bergabung. So penyelesaian masalah tadi saya buat yang soalan nombor 2 kalau tak salah, dia lebih kurang. So nanti you guys boleh try buat ubahan bergabung. Saya dah ada upload sebenarnya bab ni yang untuk soalan SPM. So nanti saya akan bagi tengok soalan yang macam SPM style. Cumanya saya tak buat untuk kelas live lah. Saya just bagi untuk soalan, saya upload dekat Instagram, and then you guys boleh try buat, and saya akan sediakan jawapan sekali. Okay? So hari ni sampai situ saja. Saya harap bermanfaat. Okay, bye. Assalamualaikum.